Assalamualaikum aulad dan banat. Alhamdulillah, hari ini Muallimah berkesempatan nak buat satu pembelajaran bagi subjek adiniah, iaitu subjek akhlak tahun 3. Jadi sebelum antum semua memulakan pembelajaran antum untuk subjek akhlak ni, pastikan antum ada kedua-dua buku aktiviti dan juga buku teks untuk akhlak, dan juga pastikan antum dalam keadaan bersedia untuk belajar subjek subjek akhlak ni. Jadi, dan juga yang terakhir, antum berdoa sebelum memulakan pembelajaran. Jadi Mukadimah harap semua berada dalam keadaan sihat dan masih ada lagi momentum untuk belajar, masih ada lagi semangat untuk belajar dalam belajar online ni. Okey, untuk hari ni kita nak pergi kepada tajuk yang kedua ataupun pelajaran yang kedua, iaitu pelajaran yang kedua, doa dan zikir harian. Apa dia ni? Kita nak belajar macam mana doa-doa dan apa dia zikir yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada yang seterusnya, kita baca dulu hasil pembelajaran. Apa yang kita boleh dapat ketika kita habis bagi tajuk ni. Hasil pembelajaran menyatakan adab bertilawah, adab masjid dan adab menerima khabar yang baik. Maksudnya kita nak tahu macam mana adab kita ketika di masjid, adab menerima khabar yang baik dan adab bertilawah. Yang ketiga, menghafaz doa harian, dan kita akan cuba menghafal doa-doa harian yang boleh kita amalkan. Okey, yang ketiga, menyatakan kebaikan beramal dengan adab-adab dan doa harian. Kita nak tahu juga bila kita berdoa apa kebaikan yang boleh kita perolehi. Yang keempat, menyatakan perkara yang dilarang dilakukan ketika berada di masjid. Maksudnya maksudnya kalau kita belajar ni, kita dapat menyatakan perkara yang dilarang dilarang dilakukan ketika berada di masjid. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Adab tilawah Al-Quran. Adab tilawah Al-Quran. Apa dia ada adab ketika bertilawah Al-Quran ni? Membaca Al-Quran merupakan satu amalan mulia dan sangat digalakkan. Jadi kita kena selalu membaca Al-Quran. Adab-adab tilawah Al-Quran adalah seperti berikut. Berdoa dengan sempurna terlebih dahulu. Silap. Berwudu dan dengan sempurna terlebih dahulu. Apalah Mukadimah ni ya? Berwudu dengan sempurna terlebih dahulu. Maksudnya kita kena ada wudu yang sempurna sebelum kita membaca atau bertilawah Al-Quran. Yang kedua, memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Kenalah pakai pakaian yang bersih daripada najis dan menutup aurat. Mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. Menambil Al-Quran dengan tangan kanan. Duduk dengan sopan di tempat yang bersih. Maksudnya kalau kita nak baca Al-Quran, kita boleh duduk di kawasan yang tidak bersih dan juga duduk dalam keadaan yang tidak sopan. Yang kelima, membaca sambil menghadap kiblat. Eloknya kita baca menghadap kiblat. Yang keenam, mulakan membaca dengan isti'azah dan basmalah. Mulakan dengan isti'azah dan basmalah. Apa dia isti'azah ni? Isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yang seterusnya, membaca Al-Quran dengan tertil atau memperelokkan bacaan dengan bertajwid dan berlagu. Maksudnya ada yang patut kita amalkan adalah
membaca Al-Quran dengan tertil, memperelokkan bacaan dan bertajwid. Pastikan antum membaca Al-Quran dengan bertajwid dan berlagu. Tak boleh baca mendatar sahaja. Okey, yang seterusnya, tidak bercakap-cakap atau bermain ketika membaca Al-Quran. Elok. Sepatutnya antum tidak bercakap dan bermain ketika membaca Al-Quran. Maksudnya kita main-main ketika baca Al-Quran. Tak buat yang sungguh-sungguh ketika baca Al-Quran. Yang terakhir, berdoa sebelum dan selepas tilawah. Elok kita membaca doa sebelum dan selepas tilawah. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya, kelebihan bertilawah Al-Quran. Kenapa? Apa kelebihan yang kita dapat kalau kita bertilawah ni? Mendapat pahala, mendapat di sini mendapat pahala dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu orang yang bertilawah ni dia akan dapat pahala atau ganjaran daripada Allah. Okey, yang kedua, menambah menambah ilmu pengetahuan agama dan menguatkan iman. Al-Quran adalah sumber ilmu bagi umat Islam. Jadi dia akan menambahkan ilmu pengetahuan tentang agama dan juga menguatkan iman. Bukan ilmu agama je ada dalam Al-Quran. Ilmu sains, ilmu hisab dan macam-macam lagi. Okey. Yang ketiga, sebagai penawar untuk hati yang gelisah dan tidak tenteram. Dia sebagai penenang hati. Kalau antum baca Al-Quran, antum akan rasa tenang sentiasa. Okey, tengok doa yang pertama itu, doa sebelum tilawah. Macam mana kita nak baca doa sebelum tilawah ni? Okey, baca sama-sama. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Maksudnya, ya Allah, bukakanlah kepada kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmat dari khazanahmu. Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini pun antum ada baca sebelum antum memulakan pembelajaran kan. Okey. Doa sebelum tilawah. Macam mana pula doa sebelum tilawah? Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Okey, kita tengok maksud dia macam mana. Apa maksud dia? Maksud dia, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia teman kami dan cahaya dan petunjuk dan rahmat. Ya Allah, okey, apa ni? Ya Allah, tingkatkanlah kami apa yang kami lupa dan ingatkanlah kami apa yang kami lupa dan ajarkan apa yang kami jahil. Kurniakan kami membaca sepanjang apa? Sepanjang malam dan siang. Jadikan ia perisai kami, wahai Tuhan sekalian alam. Ni maksud dia. Jadi sebelum antum baca Al-Quran, antum digalakkan membaca doa sebelum tilawah dan doa selepas tilawah. Okey, kita pergi unit kedua. Apa pula unit kedua ni? Adab dan zikir masuk ke masjid. Apa dia adab dan zikir masuk ke masjid? Okey, masjid ialah tempat yang suci dan mulia. Semua orang tahu yang masjid itu adalah tempat yang paling suci dan mulia bagi umat Islam. Kita digalakkan pergi ke masjid untuk apa?
untuk bersolat, belajar ilmu dan berkenal-kenalan. Kita hendaklah pergi ke masjid dalam keadaan bersih, khusyuk dan merendah diri. Sebelum antum pergi ke masjid, pastikan antum bersih, antum khusyuk dan antum merendah diri. Jangan rasa kita baik bila kita pergi masjid. Pastikan antum merasa rendah diri. Okey. Doa pergi ke masjid. Bismillah tawakkaltu ala Allahillahumma inni a'udzu bika an adilla aw adullu aw adilla aw uzal. Dengan nama Allah, maksud dia dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Okey. Kita tengok adab ke masjid. Yang pertama, berjalan dengan yang pertama, berjalan dengan pantas dan tenang, iaitu tidak tergopoh gapah. Eloknya antum berjalan dengan pantas dan tidak tergopoh gapah. Melangkah masuk ke masjid dengan kaki kanan. Kita kena langkah dengan kaki kanan. Memberi salam walaupun masjid itu kosong. Eloknya kita bagi salam walaupun masjid itu kosong, supaya kita dapat pahala memberi salam. Okey. Keempat, membaca doa masuk ke dalam masjid. Membaca doa sebelum masuk ke masjid. Okey, baik. Mari kita pergi kepada doa untuk doa masuk masjid. Macam mana doa untuk masuk masjid? Okey, kita baca sama-sama. Allahumma ghfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Maksudnya, ya Allah, ampunilah segala dosa dan bukalah untukku semua pintu rahmat. Ini antara doa sebelum masuk masjid. Ini adalah doa sebelum masuk masjid. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Antara perkara-perkara yang sunnah dilakukan semasa berada di dalam masjid adalah apa? Berniat iktikaf semasa di dalam masjid. Maksudnya kita niat sebelum kita niat iktikaf semasa di dalam masjid. Dapat adalah perkara-perkara sunnah. Yang kedua, melakukan solat sunat tahiyatul masjid sebaik sahaja masuk ke dalam masjid. Maksudnya eloknya kita buat solat sunat tahiyatul masjid sebaik saja kita sampai dekat masjid tersebut. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tertil. Membaca Al-Quran dengan tertil sementara menunggu masuk waktu. Maksudnya kita baca Al-Quran dengan tertil sementara kita nak tunggu waktu solat masuk. Okey. Yang seterusnya, berzikir mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita berzikir mengingati kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kelima, mengikuti majlis ilmu. Sebaik-baiknya adalah kita mengikuti majlis ilmu ketika berada di dalam masjid. Okey.
Niat iktikaf. Macam mana kita nak niat iktikaf? Okey, tengok. Niat iktikaf. Nawaitul i'tikafi fi hadhil masjidillah ta'ala. Maksud dia, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Maksudnya, sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita habiskan. Sebelum kita masuk kepada unit 3, kita habiskan dulu. Antara perkara yang dilarang ketika di dalam masjid. Apa yang perkara-perkara yang dilarang ketika kita berada dalam masjid? Yang pertama, membuat bising sehingga mengganggu jemaah lain beribadah. Maksudnya, jangan buat bising sehingga dia boleh mengganggu jemaah lain berdoa. Tak baik. Okey, yang kedua, bermain-main di dalam masjid. Main pula dalam masjid. Bermain-main dalam masjid adalah perkara yang dilarang ketika di dalam masjid. Yang ketiga, mengacau orang lain yang sedang beribadah. Dia kacau pula orang lain yang sedang ibadah lagi adalah perkara yang paling dilarang ketika berada di dalam masjid. Mengotorkan masjid. Contohnya kita kotorkan masjid. Lepas makan dekat masjid, kotor. Lepas tu kita tak cuci. Seharusnya kita membersihkan masjid, bukan mengotorkan masjid. Yang terakhir, berbual-bual perkara yang sia-sia. Maksudnya bercakap benda yang sia-sia di dalam masjid. Okey, seterusnya, adab keluar dari masjid. Apa dia adab-adab keluar dari masjid ni? Yang pertama, melangkah keluar dari masjid dengan kaki kiri. Maksudnya melangkah keluar dari masjid tu dengan kaki kiri. Masuk kaki kanan, kita keluar kaki kiri. Yang kedua, membaca doa keluar masjid. Bacalah doa keluar masjid. Tengok doa dia. Macam mana doa dia? Doa keluar masjid. Allahumma gfirli zunubi waftahli abwaba min fadlik. Maksudnya, ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukalah untukku semua pintu keutamaanmu. Pintu ketakwaanmu. Okey, bagus. Ya. Pintu. Maksudnya kita kena baca doa ini selepas keluar masjid. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran hari ini. Muallimah harap semua boleh menyiapkan kerja rumah yang muallimah akan bagi di dalam buku aktiviti. Apa dia? Okey, buku aktiviti. Muka surat. Okay, sekejap ya. Muka surat. Okay, antum boleh cuba buat buku aktiviti ni muka surat. Okey, muka surat 16, 17. Okey, ini pun boleh 18 dan 19. Okey, muallimah bagi antum buat dari muka surat 16 sampai 19. Okey, itu sahaja pada kelas hari ini. Sekian, terima kasih.